Baik penonton, itu mukadimah berkenaan topik yang akan kita bicarakan pada ketika ini, iaitu berkaitan dengan sindrom ataupun penyakit MIS-C dan juga bagi penyakit Kawasaki dan perkaitannya dengan virus COVID-19 dan bagaimana untuk kita memahami apakah antara punca, gejala dan juga kaedah rawatannya untuk kita bersama-sama memahami berkenaan tajuk pada pagi ini. Tetamu yang kami bawakan menerusi panggilan video pada pagi ini iaitu Dr. Pon Ka Min selaku pakar rawatan rapi pediatrik Hospital Pulau Pinang, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM sama kita pada pagi ini. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Okey, Doktor, di permulaan ini mungkin Doktor boleh berikan sedikit pengenalan terlebih dahulu apa yang orang ramai perlu tahu berkenaan Kawasaki dan juga MIS-C ini. Silakan. Boleh. Penyakit Kawasaki adalah sejenis penyakit yang ditemui pada tahun 1967 oleh seorang doktor Jepun yang bernama Dr. Tomisaku Kawasaki. Penyakit ini boleh menyebabkan keradangan saluran darah di seluruh badan. Ia terutamanya melibatkan kanak-kanak muda di bawah umur 5 tahun. Komplikasi penyakit Kawasaki yang paling penting disebabkan oleh keradangan saluran darah di jantung yang membekalkan darah ke otot jantung dan menyebabkan kelemahan jantung. Penyakit MIS-C iaitu nama penuhnya Multi-System Inflammatory Syndrome in Children merupakan sejenis penyakit yang baru ditemui pada April tahun 2020. MIS-C merupakan satu komplikasi serius yang boleh berlaku 2 sehingga 6 minggu selepas jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Ia boleh menyebabkan keradangan pelbagai organ dalaman, terutamanya jantung, kulit, usus dan otak. Baik, Doktor. Itu satu pencerahan awal lah untuk kita memahami berkenaan dengan MIS-C dan juga penyakit Kawasaki ini. Mungkin Doktor boleh memberikan penerangan lebih lanjut berkenaan gejala-gejala bagi kedua-dua penyakit ini. Adakah sama ataupun sebenarnya berbeza, Doktor? Okey, untuk penyakit Kawasaki, biasanya gejala-gejalanya termasuk demam yang agak panjang, sekurang-kurangnya 5 hari dan ke atas. Dia juga menyebabkan gejala-gejala seperti mata merah, bibir dan lidah yang merah seperti strawberry, kebengkakan kelenjar di leher, tangan dan tapak kaki yang bengkak serta ruam di badan. MIS-C sebenarnya boleh menyebabkan gejala-gejala seperti penyakit Kawasaki yang disebutkan tadi, tetapi kita kena faham dia juga boleh menunjukkan gejala-gejala seperti muntah, cirit dan sakit perut, susah nafas dan penat, pening atau letih disebabkan tekanan darah yang rendah yang kita panggil kejutan atau syok. Dia juga boleh menyebabkan sawan atau kurang kesedaran dan sakit dada serta jantung berdebar. Kalau Doktor boleh kongsikan ya, mungkin sekilas pandang Kawasaki dan juga MIS ini lebih kurang sama. Cuma mungkin bagaimana ia boleh terkena jangkitan tersebut mungkin sedikit berbeza lah MIS ini sebabkan oleh COVID-19. Jadi bagaimana untuk ibu bapa mengenal pasti mana satu yang anak mereka terkena dan apakah rawatan susulan yang boleh diberikan oleh ibu bapa mereka? Untuk pertama kali kita kena bezakan apakah kebezaan dia, sebab untuk penyakit MIS-C kita boleh mengatakan dia menyebabkan 3 jenis fenomena, iaitu pertama penyakit Kawasaki yang menyebabkan keradangan saluran darah, myocarditis iaitu menyebabkan keradangan otot jantung dan kelemahan jantung. Ketiga, penyakit viral yang boleh menyebabkan tekanan darah yang menurun yang kita panggilkan kejutan. MIS-C kita kena faham dia sebagai satu komplikasi yang serius yang boleh berlaku 2 sehingga 6 minggu selepas jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak. Walaupun tiada gejala semasa jangkitan. Kawasaki adalah satu fenomena dalam MIS-C, tetapi dia juga boleh terjadi disebabkan penyakit virus yang lain. Untuk rawatan, kita akan nasihatkan ibu bapa untuk mendapatkan nasihat dan rawatan di doktor secepat mungkin.
Baik doktor, bila kita bercakap berkenaan dengan MISC ini, mungkin ianya lebih difahami oleh masyarakat sebab ianya satu penyakit yang sering kali berlaku ataupun dikaitkan dalam kalangan kanak-kanak sepanjang kita berdepan dengan pandemik COVID-19 sebelum ini, dan mungkin penerangan berkenaan Kawasaki ini masih kabur dalam kalangan masyarakat. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan apakah yang boleh kita fahami berkenaan penyakit Kawasaki ini, kelompok umur manakah yang berisiko tinggi ataupun mendapat kekerapan yang lebih tinggi untuk penyakit Kawasaki ini, doktor? Okey, kumpulan umur yang berisiko tinggi untuk penyakit Kawasaki adalah kanak-kanak yang berumur di bawah umur 5 tahun. Untuk MISC biasanya yang untuk definisinya dia berlaku di kanak-kanak di bawah 18 tahun. Tetapi statistik Malaysia pada tahun lepas menunjukkan lebih kurang 57% berlaku di antara umur 5 sehingga 11 tahun. Jadi untuk mereka yang berada dalam lingkungan umur ini amatlah terdedah tinggi ya, terkena jangkitan Kawasaki dan juga MISC ini. Kalau doktor boleh kongsikan apakah antara rawatan yang diberikan oleh pihak pakar perubatan terhadap kanak-kanak yang terkena jangkitan ini? Sebab saya difahamkan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya virus atau bakteria yang mengganggu, yang menyebabkan Kawasaki dan juga MISC ini, di mana asal-usulnya dan bagaimana cara untuk kita merawatnya dengan lebih terperinci, masih lagi ada tanda tanya ke arah itu, doktor. Jadi apakah antara setakat ini rawatan yang diberikan untuk kanak-kanak terkena jangkitan? Okey, untuk kanak-kanak yang mengidapi penyakit Kawasaki dan MISC, sebenarnya rawatan ini agak sama. Kita gunakan ubat yang agak sama untuk rawatan, terutamanya 3 jenis. Yang pertama, ubat steroid untuk mengurangkan keradangan. Yang kedua, immunoglobulin iaitu antibodi yang dihasilkan daripada darah yang didemarkan juga digunakan untuk mengurangkan keradangan. Yang ketiga iaitu ubat aspirin untuk mengurangkan risiko pembentukan beku darah di dalam badan dan juga mengurangkan keradangan dalam badan. Pesakit-pesakit Kawasaki dan MISC juga memerlukan rawatan di PICU seperti infusi ubat yang menyokong tekanan darah, bantuan pernafasan dengan memasang pad pernafasan atau menggunakan topeng. Ada sesetengah pesakit juga memerlukan dialisis atau cuci buah pinggang. Baik, doktor. Mungkin doktor boleh memberikan penerangan juga selalunya bila bercakap berkenaan MISC dan juga Kawasaki ini, dari segi kaedah rawatan mungkin doktor dah memberikan penjelasan tadi. Dari segi tempoh rawatannya pula bagaimana, doktor? Adakah Kawasaki ataupun MISC ini mempunyai tempoh rawatan yang lebih panjang sekiranya tidak mendapat rawatan di peringkat awal lagi, doktor? Ya, betul. Kalau kita melihat kepada tempoh masa yang diperlukan untuk pesakit pulih, pesakit memerlukan masa yang lebih pendek. Kalau mengidapi penyakit yang ringan, diambil lebih kurang dalam masa 1 minggu. Tetapi kalau pesakit itu mengidapi penyakit yang agak tenat, dia akan memerlukan masa yang lebih lama, termasuk tempoh dalam PICU. Dan ibu bapa juga perlu faham, malangnya ada kemungkinan yang tidak dapat pulih sepenuhnya jika ada komplikasi yang lebih serius seperti kegagalan jantung dan buah pinggang. Okey, adakah penyakit ini akan memberikan kesan terhadap sistem imuniti badan kanak-kanak tersebut, doktor? Ya, dia kalau kita berbincang berkenaan penyakit MISC dan penyakit Kawasaki, dia sebenarnya sejenis penyakit yang melibatkan sistem imunisasi kita. So dia boleh menyebabkan keradangan yang lebih dalam badan kita dan menyebabkan penyakit dalam badan kanak-kanak. Okey, doktor. Sekarang ini bila kita memahami berkenaan MISC dan juga Kawasaki ini, adakah faktor di sini ataupun faktor pemberian vaksin adalah satu perkara yang sangat penting untuk memastikan komplikasi kesihatan yang lebih serius terhadap penyakit seperti MISC ini, doktor? Ya, betul.
Sebab kita semua faham vaksin COVID-19 boleh mencegah penyakit COVID-19 dan MIS-C serta penyakit Kawasaki merupakan satu komplikasi yang serius yang boleh terjadi selepas jangkitan COVID-19. Sebab itu, vaksinasi untuk COVID-19 adalah satu cara yang berkesan untuk mencegah penyakit COVID-19 dan penyakit MIS-C serta Kawasaki. Bagaimana doktor melihat kalau boleh kongsikan data-data terkini jangkitan Kawasaki dan juga MIS ini setakat ini selepas COVID-19 melanda, adakah ini semakin tinggi atau bagaimana sekarang ini datanya? Sekarang ni sebab kita pada bulan Februari dan bulan Mac 2022 kita melihat kadar yang agak tinggi di kalangan kanak-kanak untuk penyakit COVID-19. So sejak bulan Mac dan bulan ini kita mendapat kadar yang agak tinggi untuk penyakit MIS-C sebab yang kita faham MIS-C ni sejenis penyakit yang menjadi selepas 2 sehingga 6 minggu selepas jangkitan yang mula-mula. Walaupun pesakit ini mungkin tidak menunjukkan apa-apa gejala semasa jangkitan COVID-19. Baik, Doktor. Dalam kita memberi penekanan kepada masyarakat berkenaan kepentingan vaksinasi khususnya dalam mengurangkan komplikasi kesihatan yang lebih serius apabila kita bercakap berkenaan MIS-C dan juga Kawasaki ini dan juga jangkitan COVID-19, mungkin Doktor boleh memberikan penerangan bagaimana untuk kelompok umur kanak-kanak yang tidak boleh divaksinisasi, Doktor. Bagaimana mereka boleh memberikan perlindungan khususnya untuk mereka mengelakkan komplikasi daripada jangkitan penyakit seperti ini, Doktor? So, buat masa ini, Kementerian Kesihatan telah memulakan vaksinasi untuk kanak-kanak dan mula-mula kita start dengan 12 sampai sehingga 18 dan sekarang kita menumpukan perhatian kepada kanak-kanak yang lebih muda iaitu pada tahun 5 sehingga 11 tahun sebab kumpulan umur ni macam saya memberitahu sebelum ini adalah kumpulan umur yang paling berisiko tinggi untuk menjangkiti menjangkiti COVID-19 dan mendapat komplikasi penyakit MIS-C yang agak serius. Doktor, kalau boleh kongsikan, ialah penyakit Kawasaki ni dulu kita jaranglah dengar sebab ada COVID-19 jadi kita banyaklah kongsi kan. Baru-baru ni pun ada banyak sebenarnya kalau saya boleh kongsikan di sekitar saya saja ada beberapa kes yang telah pun dilaporkan. Jadi sebabkan kurang pendedahan ini, ibu bapa mungkin tidak tahu adakah mereka perlu untuk hantar anak-anak mereka ke klinik kesihatan ataupun rawat terlebih dahulu di rumah. Apa perkara pertama yang perlu ibu bapa lakukan? Biasanya kalau kanak-kanak menjadi tidak sihat seperti demam yang agak berpanjangan seperti 5 hari ke atas, memang kita menasihatkan semua ibu bapa untuk membawa kanak-kanak untuk mendapatkan nasihat dan rawatan daripada doktor secepat mungkin. So jikalau ada gejala-gejala yang disebutkan seperti demam, ruam, mata, bibir yang merah atau sebarang keadaan yang menunjukkan kanak-kanak ini tidak sihat seperti tidak boleh menerima makanan atau minuman, selalu muntah, cirit, letih, kita memang menasihatkan ibu bapa untuk mendapatkan nasihat secepat mungkin sebab penyakit Kawasaki dan MIS-C sekarang agak biasa dijumpa di kalangan kanak-kanak selepas jangkitan COVID-19. Baik, Doktor. Kita sekarang ini dalam situasi ataupun kita berada dalam fasa peralihan ke endemik dan dalam masa terdekat juga masyarakat Islam juga akan meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan pastinya ramai dalam kalangan kita akan pulang ke kampung halaman, berjumpa sanak saudara dan risiko penularan COVID-19 itu masih ada dalam komuniti kita. Mungkin ada saranan daripada doktor kepada masyarakat di luar sana untuk kita melindungi sama kita khususnya bagi golongan kanak-kanak ini, Doktor? Ya, yang paling penting masih pencegahan penyakit COVID-19 dan penyakit MIS-C melalui vaksinasi.
Kedua, ibu bapa juga dinasihatkan untuk mengikuti SOP yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Jikalau terdapat apa-apa gejala yang disebutkan sebelum ini, sila dapatkan nasihat dan rawatan dari doktor secepat mungkin untuk rawatan. Ya. Doktor, ialah kita semua sedia maklumlah SOP itu perlu dijaga untuk memastikan agar rakan-rakan lain tidak terkena jangkitan tersebut. Tapi untuk mereka yang dah sembuh ni, apakah terdapat kebarangkalian yang tinggi untuk mereka menjangkiti kanak-kanak yang lain? Sebab contohnya kalau kita ambil COVID-19, virus itu ada lagi dalam badan kita. Cuma dia dah tak aktif, kurang. Kalau kita buat PCR test masih lagi positif. Bagaimana dengan Kawasaki? Adakah selamat untuk kanak-kanak ini keluar, berjumpa bersama sanak saudara, ke sekolah dan sebagainya? Ya, penyakit Kawasaki dan penyakit MIS-C bukan sejenis jangkitan. Dia sejenis penyakit yang disebabkan keradangan dalam badan dia. So, dia tidak akan menyebabkan jangkitan kepada kanak-kanak lain atau keluarga. So, kita tidak memerlukan mereka untuk kita kata quarantine semasa penyakit Kawasaki dan MIS-C. Dia agak beza daripada jangkitan COVID-19 yang mula-mula. Baik. Itu pemahaman yang cukup jelas untuk kita memahami berkenaan MIS-C dan juga Kawasaki ini. Okey doktor, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini, mungkin ada saranan ataupun nasihat yang ingin doktor sampaikan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya kepada ibu bapa terhadap risiko MIS-C dan juga Kawasaki ini, doktor. Ya, saya masih kena ulangi, yang paling penting adalah vaksinasi untuk mencegah penyakit COVID-19 dan MIS-C dan mengikuti SOP yang ditetapkan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Poon Kamin bersama kita pada pagi ini untuk berkongsi dan juga memberikan pencerahan berkenaan penyakit Kawasaki dan juga MIS-C ini untuk pengetahuan ibu bapa di luar sana supaya dapat melindungi anak-anak anda daripada terkena jangkitan kedua-dua penyakit ini yang boleh membawa maut. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, doktor. Terima kasih. Baik, itu antara perkara yang perlu kita ambil tahu dan kita perlu tingkatkan kesedaran kita khususnya untuk kita memberi perlindungan dan untuk kita melindungi golongan kanak-kanak khususnya daripada penyakit Kawasaki dan juga MIS-C. Jadi ibu bapa perlu pekalah terhadap tahap kesihatan anak-anak sekiranya menunjukkan gejala-gejala seperti yang dinyatakan oleh doktor itu tadi, cepat-cepatlah bawa ke hospital ataupun klinik kesihatan yang terdekat.